tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita menghadapi telefon, internet. Jadi kedua-dua ni dalam dia punya kesampaian maklumat ini cukup cepat. Saya pergi di Melaka, duduk di kedai kopi. Saya rasa lelaki Melayu itu petani biasa dalam umur 50 tahun, 60 tahun, duduk kedai kopi, 5-6 orang diam saja, tak berbual tau. Mereka tak bercakap, mereka tak ada nampak bercakap, mereka asyik meneliti telefon. Sesekali mereka bersimbang terhadap apa yang mereka tengok dalam telefon itu. Jadi media sosial sekarang terlalu terkesan kepada pengundi-pengundi. Tidak seperti yang zaman saya, bergantung kepada surat khabar, brochure, buku dan sebagainya untuk nak menjelaskannya. Dari itu UMNO kena terima kita lemah. Kita amat lemah di dalam media sosial kerana kita orang yang bermain dalam pertahanan. Pihak pembangkang bermain dalam penyerangan, menyerang macam tadi saya baca, yang ditanya oleh bekas Ketua Menteri Melaka, mana peruntukannya, Tempatan banjir ke apa ke, sekarang di muara Sungai Melaka 100 juta. Jadi perkara-perkara ini akan menyentuh hati rakyat. Jangan lagi isu-isu yang terbongkar sekarang, soal pasir bagi tanah beratus hektar kepada bukan Melayu daripada syarikat Singapura. Kerana UMNO ni selalu terjerit hidup Melayu, hidup Melayu, tapi berlaku dalam masa zaman kerajaan yang diketuakan oleh Ketua Menteri dari UMNO. Beratus ekar tanah diberikan kepada syarikat milik Singapura. Kemudian kerajaan tidak menjelaskan kenapa tanah itu dibagi, untuk apa, pertanian ke, untuk dibangunkan ke, bandar baru dan sebagainya. Jadi respon kerajaan itu seperti membenarkan apa tuduhan dari pihak parti pembangkang. Ini kesilapan kita. Waktu saya ada pengalaman waktu pilihan raya dulu-dululah, zaman Tengku, zaman Tun Razak sekejap, Tun Husin, Dr. Mahathir. Walaupun saya dilihat sebagai seorang yang tak bersetuju dengan Dr. Mahathir, tapi saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjawab, bagaimana nak menjawab tuduhan-tuduhan daripada parti pembangkang itu. Jadi kita berbincang. Lepas kita dapat satu keputusan bersama, kita serahkanlah siapa yang nak menjawab. Kalau menteri ini lah jawab. Jadi UMNO sekarang ni yang dipanggil war room tu, patut gerakkan war room media. Segala tomahan, ucapan yang dibuat oleh pihak-pihak Pakatan Harapan ke, nanti kita berdepan dengan Parti Bersatu ke, kita mesti ada satu task force pemikir di kalangan orang-orang yang arif untuk menjawab ni, supaya jawapan itu masuk akal. Jangan pihak-pihak tertentu, iaitu pemimpin UMNO, menjawab ikut logik dia. Ini yang menyebabkan UMNO menjadi sasaran, kerana kita menjawab secara logik kita je. Kita tak boleh buat cara logik yang dilakukan oleh bekas Presiden, bekas Perdana Menteri, Datuk Najib Razak. Kalau kita tengok di dalam media sosial dia buat tu, sekarang dia orang bandingkan balik waktu dulu. Contohnya kes kata welfare. Welfare ni sebenarnya bukan satu isu yang perlu nak dibangkitkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan isu besar. Itu isu pada saya kemudahan pada menteri. Jadi biarlah kita beri kemudahan kepada menteri. Yang kita pertanyakan ialah prestasi menteri itu, jalan kerja dia. Dan kita tidak berapa lama lagi akan
akan apa di KPI 100 hari. Kalau kita tengok sekarang KPI 100 hari, nampaknya belum ada lagi yang terselah cemerlangnya. Takkanlah menteri luar lantik 2 orang yang kreatif, bekas kawan dia waktu dia jadi menteri komunikasi. Orang ni dia lantik jadi CEO Finas, jadi itu. Jadi sekarang ni dia pergi kementerian luar, dia bawa pula orang itu, dan dia pun tak maklumkan berapa gaji dia, allowance dia. Itu membazir lah, ya kan? Apabila kita dah lantik orang macam ni, tentulah dia nak kaki tangan, dia nak PA, dia nak staf sokongan. Jadi ini membazir, ya kan? Itu sebab sebenarnya benda-benda tu tak perlu. Zaman dulu tanyalah bekas-bekas yang pernah bertugas di kementerian luar, kerja-kerja kebudayaan ini ada attaché dia. Attaché kebudayaan ni ada negeri-negeri yang dihantar kedutaannya. Jadi itu lebih mudah sebab dia tidak ditanggung oleh kementerian luar. Dengan keadaan kementerian luar sekarang ciput peruntukan dia, kenapa dia ditambah lagi staf yang tentu bukan gaji 5-6 ribu, puluhan ribu. Ini membazir. Ini dikatakan tak logik lah, tak masuk akal. Bagaimana berlakunya insiden yang demikian, patut kita bincang lah di kalangan kita untuk perkara-perkara ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, pilihan raya Melaka ni sebenarnya hidup dan mati UMNO masa depannya. Tapi orang UMNO Melaka tak nak berkorban untuk kepentingan UMNO sejagat. Dia fikirkan diri dia. Dia fikir dia boleh menang. Kita kena ingat badan-badan intelijen ini, kita kena dengar dulu pandangan dia. UMNO hanya ada Menteri Pertahanan. Bolehlah dapat maklumat daripada MIO, Military Intelligence. Dari segi cawangan khas, dia dijaga oleh Menteri Dalam Negeri daripada PBM, dan mereka lagi cekap. Mereka lebih efensi untuk mendapatkan maklumat, kerana mereka ni terus ke sarang, terus ke lubuknya. Kemas di bawah Kementerian Luar Bandar. Kaki tangan dia tak terlatih dalam bidang-bidang mencari maklumat. JECOM di bawah Perdana Menteri pun begitu juga. Bukannya cekap, khasnya budak-budak baru sekarang tidak terlatih waktu zaman jasa. Jadi UMNO sekarang di mana sumber risikan dia? Bagaimana dia mengkaji soal kekuatan atau tidaknya? Ini yang patut UMNO kena fikirkan. Berdasarkan apik lempang juak penggang tombak, pergi ke rumah ketua bahagian, atau berjumpa dengan pemimpin politik dari Kuala Lumpur, melaporkan kita kuat, kita keluar, saya rasa tidak tepat. Kalau kita kuat, kita kena ambil perkara yang kecil. Macam saya bangkitkan, kalau ketua menteri punya cawangan pun, dia tak ambil kisah di belakang billboard itu, perkataan mesyuarat agung UMNO cawangan Solok Air Batu ke apa ke, bayangkanlah, adakah dia ambil perkara-perkara yang remeh-temeh ini dalam perhatian dia? Kita sebagai pemimpin, sebagai ketua parti, saya di peringkat cawangan pun, perkara remeh-temeh saya ambil perhatian. Saya ambil perhatian, saya proses maklumat itu, saya terperincikan. Setiap UMNO cawangan saya, sebelum nak buat poster ke, nak buat banner ke, dihantar pada saya dulu contoh untuk kelulusan tu. Draft dia buat, kelulusan saya. Begitu juga surat. Surat pun saya baca dulu, dan saya betulkan jika tersilap. Jadi ini satu contoh yang terang, ya, apa yang berlaku di cawangan UMNO
ketua menteri itu, yang mana tak ambil kisah dalam belakang. Asal dia jadi ketua menteri, asal dia wakil rakyat. Saya waktu jadi UMNO bahagian, saya tegur benda-benda ni, betulkan sikit, jangan buat suka-suka hati. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulannya sekarang ni, kita kena lihat bagaimanakah kita nak melawan hujah dengan Pakatan Harapan. Mulai besok lusa saya dah ada di Melaka. Saya akan mengendalikan moderator program dalam NR Channel TV untuk pemimpin atau calon-calon wakil rakyat daripada parti pembangkang, di mana saya akan panggil, jemput mereka untuk bual bicara bersama saya. Tapi saya beri jaminan pada mereka, saya tak bawa sentimen pilihan raya saya. Sentimen saya ahli UMNO atau sebagainya. Saya hanya hendak rakyat dibebaskan dari menerima pandangan dan lain-lain sudut informasi, termasuk daripada calon-calon bukan UMNO ini, daripada Pakatan Harapan. Jadi UMNO kita bagi platform, itu producer saudara Rafi Awang Kecil yang interview. Jadi kita kena berlaku adil terhadap cara berkempen, walaupun NR Channel TV itu saudara Rafi Awang Kecil, Jawatankuasa UMNO Bahagian Wang Semaju, Ketua UMNO Cawangan. Saya bekas Ketua UMNO Bahagian, Ketua UMNO Cawangan. Tapi kita membuat tugas-tugas ini dengan pendekatan media itu perlu dibebaskan. Jadi kalau NR Channel jadi trompet UMNO ya, siapa nak dengar? Orang UMNO dengar lah. Cuba kita tengok tu apa yang berlaku dalam UMNO online tu, hanya membagi maklumat sejauh mana sebaran itu sampai, kan? Jadi kita kena buatlah kerja-kerja media ini. Itu tuan-tuan dan puan.